Hello, apa khabar semua? Okey, berjumpa lagi kita dalam grafik komunikasi teknikal tingkatan 4. Fokus kita kali ini adalah lukisan isometri. Okey, cikgu akan tunjukkan bagaimana kita hendak membina bulatan isometri dengan kaedah pembinaan iaitu kaedah 4 pusat. Di sini, cikgu akan tunjukkan bagaimanakah cara nak membina bulatan isometri dengan menggunakan kaedah 4 pusat untuk 3 pandangan. Untuk permulaan ni, cikgu akan tunjukkan bagaimana kita hendak membina bulatan isometri di pandangan atas. Katakanlah awak diberi satu bulatan yang berpusat pada O dalam bentuk 2 dimensi dan awak dikehendaki untuk melukiskan bulatan tersebut dalam bentuk isometri. Di sini, cikgu pecahkan bulatan tersebut kepada 4 bahagian. Awak boleh nampak 2 garisan merah yang cikgu lukis melalui titik O tersebut, di mana 2 garisan merah ini boleh dianggapkan sebagai diameter bulatan. Berdasarkan pengetahuan sedia ada awak, kita tahu bahawa dalam satu segi empat sama, panjang sisi setiap segi empat tersebut adalah bersamaan dengan diameter bulatan. Jadi di sini, cikgu lukiskan satu segi empat sama yang mengenai dengan bulatan yang telah diberi tadi. Mengapa cikgu lukis segi empat sama tersebut? Okay, segi empat sama ini ada kaitan dengan bulatan isometri yang kita akan buat sebentar lagi. Sebenarnya, jika awak telah mahir untuk melukis bulatan isometri, awak tidak perlu hendak melukis segi empat sama pada bulatan 2D awak. Apa yang cikgu lukis sekarang ini adalah sebagai pengetahuan sahaja kerana cikgu hendak membuatkan perkaitan antara bulatan 2D dengan bulatan isometri. Okey, setelah kita lekatkan kertas kita, menggunakan sisi kutih, awak buatkan satu garisan yang lurus, garisan mengufuk yang lurus. Kemudian menggunakan sesiku set 30-60 darjah. Untuk lukisan isometri, kita banyak menggunakan sisiku set 30-60 darjah. Menggunakan sisiku set 30-60 darjah, awak tentukan sendiri titik permulaan awak. Awak buatkanlah satu garisan condong yang bersudut 30 darjah. Seterusnya, menggunakan sesiku set yang sama, awak hanya perlu tukarkan posisi. Kita nak lukiskan garisan condong ataupun paksi isometri di sebelah kiri. Sesiku T tidak perlu diubahkan posisinya, awak hanya perlu ubah posisi sesiku set sahaja. Awak lukiskan garisan condong ataupun paksi isometri yang bersudut 30 darjah di sebelah kiri. Dengan menggunakan kaedah yang sama, awak teruskan melukis garisan sehingga dapat segi empat isometri seperti yang dipaparkan ni. Di sini cikgu labelkan setiap bucu tu dengan A, B, C dan D. Langkah seterusnya, awak bahagi dua garisan AB sehingga awak dapat titik tengah di situ dan awak buatkan satu garisan seperti di paparan. Pastikan garisan tersebut adalah selari dengan AD ataupun CB. Seterusnya, awak bahagi dua garisan AD dan awak akan dapat titik tengah di situ. Awak buatkan satu garisan seperti di paparan dan pastikan garisan tersebut selari dengan AB ataupun CD. Di sini cikgu labelkan setiap titik tengah tersebut sebagai 1, 2, 3 dan 4. Kita teruskan dengan melukis satu garis lurus yang menyambungkan antara titik A ke-2, A ke-3, C ke-4 dan C ke-1.
Okey, di sini kita akan dapat satu bentuk seolah-olah bentuk bintang di situ dan cikgu labelkan ada dua titik ataupun titik persilangan tu cikgu labelkan sebagai A dan B. Di sini sebenarnya secara tidak langsung kita telah dapat 4 pusat untuk membentuk satu bulatan isometri di mana pusat pertama adalah berpusat pada A besar, pusat yang kedua adalah A kecil, pusat yang ketiga adalah C besar dan pusat yang keempat adalah B kecil. Dengan menggunakan jangka lukis, berpusat di A dengan panjang A1 ataupun A2, awak buatkan satu lengkuk yang menyentuh 1 dan 2 ataupun 2 dan 1. Seterusnya, berpusat di B dengan panjang B4 ataupun B3, awak buatkan satu lengkuk yang menyentuh 4 dan 3. Jadi di sini awak dapat dua lengkuk yang kecil seperti yang ditunjukkan pada rajah. Langkah seterusnya, berpusat di A besar dengan panjang A3 ataupun A2, awak buatkan satu lengkuk yang menyentuh 3 dan 2. Kemudian, berpusat di C besar dengan panjang C4 ataupun C1, awak buatkan satu lengkuk yang menyentuh 4 dan 1. Jadi, awak dapatlah bulatan isometri yang dikehendaki. Jadi di sini awak kena pastikan panjang sisi setiap segi empat sama pada lukisan isometri awak ni adalah bersamaan dengan diameter bulatan. Baiklah, yang kedua cikgu nak tunjukkan bagaimana kita hendak membina bulatan isometri di pandangan sisi kanan. Sama seperti kaedah sebelum ni, awak diberikan satu bulatan berpusat di O dan awak dikehendaki melukis satu bulatan isometri di pandangan sisi kanan. Tetapi kali ini cikgu tak buatkan segi empat sama di bulatan 2D cikgu. Kerana cikgu dah anggap awak dah tahu bahawa panjang sisi segi empat sama tersebut adalah bersamaan dengan diameter bulatan. Sebelum ini, cikgu lukis segi empat sama tu sebenarnya untuk menunjukkan perkaitan antara panjang sisi dengan diameter bulatan. Jadi sekarang bila awak dah tahu bahawa panjang sisi segi empat sama adalah bersamaan dengan diameter bulatan, jadi tidak perlu awak lukis lagi. Sama seperti langkah sebelum ini, apabila kita hendak melukis bulatan isometri, langkah pertama adalah kita hendak membina rangka segi empat sama iso, di mana panjang sisi setiap segi empat sama tersebut adalah bersamaan dengan diameter bulatan yang kita hendak lukis. Cuma perbezaannya di sini, segi empat sama tersebut adalah di pandangan sisi kanan. Dengan langkah yang sama, menggunakan sesikuti dan sisiku set 30 darjah, awak lukislah segi empat sama yang dikehendaki seperti yang cikgu tunjukkan di sini. Seterusnya, cikgu labelkan setiap bucu dengan A, B, C dan D. Kemudian, cikgu bahagikan dua setiap sisi segi empat sama tersebut seperti garisan merah yang cikgu lukis tu. Dan cikgu labelkan dengan 1, 2, 3 dan 4. Langkah seterusnya ini adalah sangat penting. Sila ambil perhatian di mana cikgu sambungkan D ke-1, D ke-2, kemudian B ke-3 dan B ke-4. Pastikan sambungan ni adalah betul dan tepat. Kemudian, cikgu tandakan titik persilangan di antara keempat-empat garisan kuning tersebut yang cikgu lukis ni, cikgu tandakan sebagai A kecil dan B kecil.
Sama seperti langkah sebelum ini, dengan menggunakan jangka lukis, berpusat di A kecil dengan panjang A1 ataupun A4. Awak buatkan satu lengkuk yang menyentuh 1 dan 4. Kemudian, awak pindahkan jangka lukis awak di B kecil, iaitu berpusat di B kecil dengan panjang B2 ataupun B3. Awak buat satu lagi lengkuk yang menyentuh 2 dan 3. Seterusnya, berpusat di D besar dengan panjang D1 ataupun D2. Awak buatkan satu lengkuk yang menyentuh 1 dan 2. Kemudian, berpusat di B besar dengan panjang B3 ataupun B4. Awak buatkan satu lengkuk yang menyentuh 3 dan 4. Jadi, siaplah bulatan isometri yang awak kehendaki di pandangan sisi kanan. Cikgu dah tunjukkan bagaimana kita hendak bina bulatan isometri di pandangan atas dan juga di pandangan sisi kanan. Sekarang, cikgu nak tunjukkan bagaimana kita hendak bina bulatan isometri di pandangan sisi kiri. Sama seperti kaedah yang sebelum ini, awak diberikan satu bulatan yang berpusat O, tetapi kali ini awak dikehendaki untuk membina satu bulatan isometri di pandangan sisi kiri. Sama seperti sebelum ini, apabila kita hendak bina bulatan isometri, kita akan bina rangka segi empat sama dahulu, di mana sisi setiap segi empat sama tersebut adalah bersamaan dengan diameter bulatan yang kita akan lukis. Cuma di sini kita akan bina rangka segi empat sama tersebut di pandangan sisi kiri. Masih lagi dengan menggunakan sesiku T dan sesiku set 30 darjah awak. Okey, kita binakan segi empat sama di pandangan sisi kiri tersebut seperti yang cikgu tunjukkan pada rajah tu, dan cikgu labelkan setiap bucu tu dengan A, B, C dan D. Kemudian cikgu bahagikan dua segi empat sama tersebut dan cikgu labelkan dengan 1, 2, 3 dan 4. Langkah seterusnya, cikgu sambungkan titik D kedua dan D ke 1, kemudian B ketiga dan B keempat. Di sini cikgu dapat titik persilangan dan cikgu tandakan sebagai A kecil dan B kecil. Dengan menggunakan jangka lukis berpusat di A kecil dengan panjang A1 atau A4, awak buatkan satu lengkuk yang menyentuh 1 dan 4. Kemudian berpusat di B kecil dengan panjang B2 ataupun B3, awak buat satu lengkuk yang menyentuh 2 dan 3. Langkah seterusnya, berpusat di B3 ataupun B4, awak buatkan satu lengkuk yang menyentuh 3 dan 4. Kemudian berpusat di D besar dengan panjang D1 ataupun D2, awak buatkan satu lengkuk yang menyentuh 1 dan 2. Jadi, siaplah bulatan isometri yang awak kehendaki. Jadi, cikgu harap dengan contoh-contoh yang cikgu beri ini dapat membantu awak untuk menghasilkan bulatan isometri yang lain. Okey, semoga kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Bye!